Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وختم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Yang dimulakan seluruh ahli jurukuasa Masjid Tulang, ahli jurukuasa Qaryah, pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah pada hari ini, setelah daripada kita cuti lama bulan 1 hari itu, ini bulan 8 dah, lebih kurang 6 bulan lebih kita tak jumpa. Kita sambung balik muzakarah kita kitab Baqaratul Amani. Kat mana Khairul? Kau surat 15. Kau surat 15. Baik, situ no. Kau surat 15. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Mustahil lawan sifat ilmu, iaitu lawan bagi ilmu itu ketiadaan pengetahuan. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala daripada sifat jahil. Jadi apa kita bincang? Di antara sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang wajib kita yakin, yang wajib kita beriman, iaitulah sifat ilmu. Jadi ingat balik, ilmu Allah Ta'ala ni satu sifat yang qadim, yang sedia, yang ada pada diri Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu Allah Ta'ala itu sempurna. Yang ketiga, ilmu Allah Ta'ala tidak sama dengan ilmu makhluk. Dan yang keempat, ilmu Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa. Jadi ni antara kewajipan yang kita wajib beriman. Moga-moga Allah Ta'ala kejapkan iman kita, tambah iman kita, bagi rasa manisnya iman, halawatul iman, seperti mana Allah Ta'ala izinkan, berikan kepada kekasih-kekasihnya merasai penghayatan iman itu. Baik, jadi wajib kita beriman Allah Ta'ala ada ilmu yang sempurna. Sedia ilmu itu, bukan baharu, tak sama dengan makhluk, kekal, tak binasa. Tugas ilmu tahu semua benda. Tugas ilmu Allah Ta'ala tahu semua benda. Bila? Sejak daripada azali. Itu kedudukan ilmu Allah Ta'ala. Macam mana? Perkara ni ada yang lepas, ada yang berlaku sekarang dan lagi akan datang. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Baik. Jadi kita ni tahu benda hak yang berlaku tu pun tahu tak habis. Kerana ilmu kita naqais kurang, adapun ilmu Allah Ta'ala kamal, sempurna. Contoh macam mana? Kita mengaji. Mengaji tu kita belajar dengan guru kita, bukan semua kita faham. Satu. Yang kedua, yang faham bukan semua ingat. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang tu ajak 10 kita faham 7. Kadang-kadang hak faham 7 ingat 5. Tu ilmu kita naqais, kurang. Adapun ilmu Allah Ta'ala kamal, sempurna. Baik, ilmu Allah Ta'ala mengetahui semua benda tu macam mana? Mengetahui dengan detail, mengetahui dengan jelas, mengetahui dengan yakin, mengetahui dengan tepat. Orang panggil ta'alluq ilmu, ta'alluq inkishaf. Macam mana? Kita ni
Bukan macam tu ilmu kita. Banyak benda yang kita tahu dengan jalan, bukan dengan jalan yakin sepenuh. Seumpama kita tahu rambut kita ada di atas kepala, tapi kita tak tahu berapa lai. Kita tahu rambut kita ni ada uban, tapi tak tahu berapa hak uban, berapa hak hitam. Itu ilmu kita. Adapun ilmu Allah Ta'ala yang kamal, yang sempurna itu mengetahui segala-gala dengan jelas, tepat, clear, yakin sesuatu perkara itu bila sejak daripada azali lagi. Lepas tu kita muskil. Benda yang tak berlaku Tuhan tahu dah. Tak muskil. Dalam bab iman ni dia tak muskil. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala telah mengkehendaki sesuatu perkara sejak daripada azali. Sekejap lagi insya kita nak makan apa? Tak tahu lagi. Kadang-kadang kita azam dalam hati, insya nak berhenti kedai. Tiba-tiba orang tekat tengah jalan, dia tak tahu pergi kedai malam ni, mai rumah saya. Kita tak tahu. Adapun Allah Ta'ala mengetahui sejak daripada azali. Nah, itu ilmu Allah Ta'ala, ilmu yang sempurna. Ilmu Allah Ta'ala, ilmu yang sempurna. Baik. Jadi kita kena yakin betul-betul kerana sifat kesempurnaan ni layak bagi Tuhan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan. Wajib kita beriman Allah Ta'ala ada ilmu yang sempurna. Ilmu Allah sedia, tak sama dengan makhluk, kekal, selama-lama tidak binasa, dan Allah Ta'ala mengetahui semua perkara sejak daripada azali, dan maklumat yang ada di dalam ilmu Allah Ta'ala itu tak pernah hilang, tak pernah habis. Adapun kenyataan yang ada pada kita ni kadang-kadang binasa, kadang-kadang lupa, kadang-kadang dia jadi nyanyuk dan seumpamanya. Itu yang ada pada kita kekurangan. Itu kita tak boleh lawan Tuhan, kerana sedikit pinjaman sifat ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang mana yang mana sifat ilmu Allah Ta'ala ni hebat, sempurna. Ilmu yang ada pada kita ni lekeh sangat. Tak belajar tak tahu. Hak belajar bukan semua tahu. Hak tahu bukan semua ingat. Hak ingat kadang-kadang lupa, kadang-kadang jadi nyanyuk dan seumpamanya. Ini pesan tu Saleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kalau tak mau nyanyuk, buat macam mana? Ulama dia beramal dengan sama ada membaca Quran ataupun mendengar Al-Quran. Tu bab dia. Asbab untuk kita ni tak ada penyakit nyanyuk. Nyanyuk ni kadang-kadang tak makan dia kata makan, makan dia kata tak, kadang-kadang tak raya dia nak raya. Tu na'udzubillah, kita minta jauh. Di antaranya iaitulah melazimi dengan Al-Quran ataupun membaca Al-Quran ataupun mendengar Al-Quran. Itu. Jadi mustahil lawannya, lawan ilmu, iaitu ketiadaan pengetahuan. Mustahil Allah Ta'ala jahil. Seperti nyanyuk, subhanallah, tidak ada pada Tuhan, dan lupa tidak ada pada Allah Ta'ala, dan berpapah yakni tersalah gamak ataupun tersalah anggap. Berpapah yakni tersalah anggapan, tidak ada bagi Allah Ta'ala. Termasuk tidak ada syak dan zon tidak ada pada Allah Ta'ala, dan waham tidak ada pada Allah Ta'ala, kerana nyanyuk, lupa, tersalah anggap, syak, zon dan waham itu dalam erti kata jahil juga. Subhanallah, tidak ada pada Tuhan. Yang ada pada Allah ilmu yang yakin. Allah Ta'ala tahu semua dengan jelas. Allah Ta'ala tahu semua perkara dengan jelas, dengan inkisyaf, dengan nyata. Tak jahil. Dalam kategori jahil tu, dalam kumpulan jahil tu termasuk nyanyuk. Tak berlaku pada Tuhan. Macam tadilah. Tak raya dia nak raya, itu nyanyuk. Lupa pun pada ketika kita lupa tu menafikan akan ilmu. Contoh macam mana?
Kunci duduk dalam poket. Cari satu rumah, naik atas rumah, turun, naik turun, buka laci, selak pula syadar dan seumpamanya. Rupa-rupa lah duduk dalam poket. Lupa dalam satu perkara, pada makna ketika itu dalam bab tu ternafi ilmu. Bab lain dia ertilah. Contohnya dia tok guru, buka kitab boleh baca, tapi dalam bab cari kunci ni dia jahil ketika itu dalam bab tu. Subhanallah, tidak ada pada Tuhan lupa. Tidak ada pada Allah Ta'ala itu lupa. Dan berpapah tersalah anggapan. Tersalah gamak, tersalah anggap. Macam mana? Tengok di dalam bendang tu, lembu ke rebau? Lembu ke rebau? Barangkali rebau, padahal lembu. Tidak ada pada Allah Ta'ala seperti itu. Termasuk syak, tidak ada pada Allah Ta'ala. Syak macam tadilah, lembu rebau 50-50. Tak tahu nak tentu. Kita tak tahu nak tentu sesuatu itu. Dan zan, zan ni berat belah boleh teka. Lembu ke rebau? Ni lembu ni. Berat belah tu. Berat belah boleh hukum dah. Itu zan. Daripada 50% sampai 99 namanya zan. Tidak ada pada Allah Ta'ala. Yang ada hanyalah yakin. Dan waham. Waham ni berat, tak boleh hukum. Daripada 1% sampai 49. Berat belah salah. Berat belah tak boleh nak tentu. Tidak ada pada Allah Ta'ala. Dan terlintah-lintah. Macam kita ni sekali ingat, sekali lupa, sekali ingat, sekali lupa, satu-satu tu. Maha sucinya, maha suci Allah Ta'ala daripada sekalian, yakni jahil, nyanyok, lupa, tersalah anggapan, syak, zan dan waham, tidak ada pada Allah Ta'ala. Yang ada hanyalah ilmu bimakna yaqin. Ilmu dengan makna tahu sesuatu tu dengan jelas, dengan nyata. Ini Allah Ta'ala, Tuhan kita yang sempurna. Mana dalil? Tak ada dalil lagi tu. Baru kita kata mesti Allah Ta'ala ada ilmu, tak jahil. Mana bukti? Tak awak mari lagi. Dia tak cerita lagi. Depan tu dia cerita. Kerana tiap-tiap sifat Allah Ta'ala wajib belajar sampai faham. Yang kedua, wajib tahu dalil. Dan yang ketiga, wajib beriman. Pasal apa kena tahu dalil? Supaya hati kita kejap. Supaya hati kita teguh. Supaya hati kita kejap dan hati kita teguh dengan keimanan itu. Kita tengok lagi. Dan daripada ketiadaan meliputi ilmunya pun tidak berlaku. Tahu tak habis? Tak berlaku pada Tuhan. Ni hak kita ni. Kita bukan tahu semua benda. Contoh doktor, bukan dia reti belaka. Kalau dia pakai jantung, bak buah pinggang dia tak reti. Maknanya ilmu kita makhluk ni tak meliputi, tak menghabisi. Tak tahu semua. Tak berlaku pada Tuhan. Subhanallah, tidak ada pada Tuhan. Adapun ilmu Allah Ta'ala meliputi sekalian perkara di dalam ilmunya. Tahu mana? Kata Allah Ta'ala tahu semua. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan, di atas tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Itu dalil. Tuhan mesti tahu semua benda. Kerana Allah Ta'ala itu sempurna. Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan, kamalan. Wajib kita kena beriman. Baik. Mustahil daripada ketiadaan meliputi ilmunya. Mustahil. Tahu tak habis ni. Tak berlaku pada Tuhan. Akan tiap-tiap perkara. Tak berlaku pada Tuhan. Ni dalil dia. Kerana jikalau tiada ada baginya bagi Allah pengetahuan. Ini dalil. Hujah. Untuk kuat hati kita. Yang pertama Quran tadi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan. Dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui ia.
Satu, tu dalilnya. Kemudian kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua dalil. Yang pertama Quran tadi. Yang kedua akal ni kena fikir ikut Quran. Sebab Tuhan suruh. Qala Allah Ta'ala fa'tabiru ya ulil albab, fikir olehmu hai orang yang ada akal. Satu. Nabi suruh tafakkaru fil makhluk wala tatafakkaru fil khaliq. Jadi akal kita ni kena ikut Quran. Akal kena ikut Quran. Kalau kita ikut akal semata, sesat. Macam mana? Ni peristiwa hijrah sallallahu alaihi wasallam. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut akal, Nabi tak boleh hijrah, mati dah. Kena tikam dengan musyrikin Mekah. Dia lagu tu. Ni hak kita duduk belajar bab iman ni supaya kita ni menjadi hamba Allah Ta'ala yang betul. Kita wajib beriman Allah Ta'ala itu ada dan memiliki sifat ilmu yang sempurna. Ilmu Allah Ta'ala sedia, kekal, tak sama dengan makhluk, sempurna, tahu semua benda. Mustahil Allah Ta'ala itu jahil. Dan tidak ada pada makna kata jahil seperti nyanyok, lupa, syak, zon, waham, terlintah-lintah. Tidak ada pada Allah Ta'ala. Tidak ada satu benda pun perkara yang Allah Ta'ala tidak tahu. Ini wajib kita beriman. Itulah dalam fardu ain wajib akidah, wajib belajar syariat, wajib belajar akhlak. Inilah perkara yang dibawa oleh Rasul kepada kita. Kerana jikalau tiada ada baginya bagi Allah, ke surat 15 hak baris dalam kotak tu, baris yang kedua pada bawah. Kerana jikalau tiada ada baginya bagi Allah pengetahuan, kalau Tuhan tak ada pengetahuan, boleh ke? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Yang boleh ketahui ia pengetahuan itu dengan yang boleh mengetahui ia Allah dengan dia dengan sifat ilmu itu akan satu-satu perkara daripada perkara-perkara yang tiga macam itu. Perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus, semua Tuhan tahu. Nescaya tiada dapat mengkehendaki ia Allah akan sesuatu, dan tidak dapat menentu dengan iradahnya iradah Allah akan sesuatu daripada mungkinat dengan sesuatu. Ini hujah supaya akal kita fikir ikut Quran betul-betul. Macam mana? Kalau Tuhan tak ada ilmu, maka tak boleh nak tentu. Tak boleh nak tentu apa-apa, tak boleh nak mau sebab tak tahu. Contoh macam mana? Nak buat sesuatu dia kena ada 4 sifat. Yang pertama hidup, hayat. Yang kedua sifat pengetahuan, ilmu. Yang ketiga sifat berkehendak, iradah. Yang keempat sifat khudrah, baru boleh buat satu-satu benda. Kalau orang tu lemah, tak ada tenaga, boleh buat tak? Boleh menyangkui tak? Tak boleh. Kalau orang tu kuat tapi tak mau, tak jadi juga. Tanah Pak tapi duk jadi hutan situ sebab tak mau, ada tenaga. Hak lemah tadi memang tak boleh buat. Hak ada tenaga tetapi tak mau, tak jadi juga kerja. Kalau ada khudrah, ada iradah tetapi tidak ada ilmu, tak boleh buat juga. Nampak? Tak boleh buat. Macam mana? Orang suruh saya buat trailer, tak boleh. Nak guna tak erti. Tak ada ilmu, tak erti. Tak boleh buat. Dan hidup. Orang hidup lah yang ada ilmu, yang nak, yang boleh buat kerja. Orang mati kita tak suruh dah. Pernah tak kita pergi ke kubur bangkit mengaji malam ni? Tak. Hak kita duk umum ni, malam esok ada kuliah, pakat-pakat marilah. Umum pada siapa? Hak hidup, hak mati tak ada. Hak mati tak ada. Tu wajib kita beriman Allah ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak boleh nak tentukan sesuatu ni. Tak boleh nak mau, tak boleh nak mengkehendaki sesuatu perkara. Jadi dengan ilmu ni lah Allah nak. Allah nak buat manusia, Allah nak buat jin, Allah nak buat malaikat dengan ilmu yang sempurna. Kalau tak ada ilmu, tak boleh buat. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak ada ilmu,
maka tidak boleh menentu menghendaki sesuatu perkara. Habis itu. Baik, kita tengok lagi dia kata apa. Jadi kalau tak ada ilmu, tidak boleh menghendaki akan sesuatu perkara. Habis. Maka jika tidak menghendaki oleh Allah, oleh kerana tak ada ilmu, tak boleh menghendaki dan menentu dengan dia dengan iradah. Kalau Tuhan tak ada ilmu, maka tak boleh menghendaki. Kalau tak menghendaki, nescaya tiada dapat mengadakan dia akan makhluk ni. Kalau ilmu tak ada, alam pun tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak ada ilmu, alam kita semua ni tak ada. Itu dalil dia. Dengan ilmu lah Allah Ta'ala mau dan buat kita. Kalau Allah Ta'ala tak ada ilmu, kita pun tak ada. Macam mana nak buat kita kalau tak ada ilmu? Habis. Itu. Baik. Dan menentu dengan dia dengan iradah. Kalau Tuhan tak ada ilmu, tak boleh menentu. Kalau tak boleh menentu, nescaya tiada dapat mengadakan dia akan mungkinat akan makhluk dengan khudrahnya. Kalau tak ada ilmu, tak boleh tentu. Kalau tak menentu, tak mau sesuatu daripada benda makhluk ni, nescaya Tuhan tak buat. Dan jika tiada mengadakan dia akan mungkin nak makhluk ni, nescaya tiada dapat ada alam ini. Kalau Tuhan tak buat, tak ada alam ni. Lah ada tak? Ada. Dah ada tentu Tuhan buat. Dah Tuhan buat tentu Allah Ta'ala tentu memilih, menghendaki. Dah menghendaki tentu dengan ilmu. Wajib kita beriman Allah Ta'ala itu ada ilmu. Dan iaitu kalau tak ada alam ni, menyalahi waqi', bohong. Tok Saleh dia kata orang gila pun kata alam ni ada. Kalau tanya orang gila pun dia kata aku ni ada. Kadang-kadang dia kata, kita kata ke orang gila tu, dia kata hang gila. Dia kata kita balik. Nampak tak? Maknanya alam ni ada. Alam ni ada, Allah buat. Allah buat mengikut ketentuan iradah. Iradah menentu dengan ilmu yang sempurna. Maka lengkap kita yakin. Mesti. Tak dapat tidak, kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Mudah ya nak buat dalil kata Tuhan ada ni. Tengok orang kecil mana, kerak kaki. Apabila kerak kaki, nak buat kaki hak macam Tuhan buat, tak boleh. Maka apabila kerak, doktor kata, kalau nak pasang kaki pasu, boleh beli. Beli tu sama tak hak dengan hak Allah buat? Tak. Hak yang kita beli tu keras. Hak Allah Ta'ala buat ni, dia boleh bersifat berbagai. Daging ada, urat ada, darah ada. Hak nu daging apa pun tak ada. Katak bunyi gong macam kayu pula dah. Tak sama, tak boleh buat macam Tuhan buat. Maknanya kita ni Allah buat. Kita nak buat macam Allah buat tak boleh. Itu bukti kepada kewujudan Allah Ta'ala mengadakan akan sesuatu perkara ini. Habis itu. Tu tanya orang hak tak percaya kat Tuhan. Orang etis hak tak percaya kat Tuhan. Na'udzubillah. Dia ikut akal semata-mata. Kalau macam tu, kita kata hang hak tak percaya kat Tuhan ni, kalau lagu Tuhan tahan, jangan sakit, jangan mati. Dia kata tak boleh. Maknanya kita ditakbir oleh Allah Ta'ala. Bukan semula jadi. Kita ni dijadikan oleh Allah. Salah kalau kita kata kita ni jadi sendiri. Semula jadi sendiri tu salah. Allah Ta'ala sebut, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala sebut, wa huwa bi kulli syai'in. Allah Ta'ala sebut yang dikatakan innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala buat apa yang ia kehendak. Allah buat, bukan jadi sendiri. Kalau i'tiqad alam ni ada sendiri, membawa kepada i'tiqad falsafah, rosak iman kita. Itu Tok Saleh kata mengaji sains tak salah. Yang salah mengaji sains hak tak ada akidah.
Kalau kita i'tikad alam ni jadi sendiri, salah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, Innallah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah buat apa yang ia nak. Dia buat apa yang dia nak. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah nak Allah buat, apa yang dia tak nak dia tak buat. Itu maknanya kita lemah Allah buat. Kita lemah Allah Ta'ala buat kita. 18 bulan 3 PKP kemahlah tak. Tak boleh pergi sana, askar jaga, polis jaga. Nak jaga ni, tak mau Covid masuk ni. Buat molek, nak tenang dah. Masuk pula si bagangga. Tak tahu pun kata dia tu bawa Covid. Tu kata kemas kan? Dok, hak kemas tu sikit ya kita ni. Bukan hak kita, Allah Ta'ala yang atur. Mau ke hak yang dia bawa daripada sana mari sini? Tak ada siapa mau. Tapi masuk juga. Kita tak nak, Allah nak. Jadi juga. Dia jadi gitu. Dengan asbab tu, sebab sana sini berlaku di Baling, berlaku di Kulim, berlaku pula di Kuala Nerang dan seumpamanya. Maknanya kita lemah daripada mencegah. Melainkan kita ni ikhtiar usaha. Adapun yang menghendaki, yang buat itu Allah Ta'ala. Habis itu. Baik. Itu yang dikatakan semuanya di dalam pentadbiran, ketentuan dan perbuatan Allah Ta'ala. Inilah dalil kata Allah Ta'ala ada ilmu yang sempurna. Allah yang menjadikan mengikut ketentuan, dan ketentuan itu menentu, iradah itu menentu mengikut ilmu Allah Ta'ala yang sempurna. Allah Ta'ala itu zat yang wajib al-wujud, yang mentadbir kita. Inilah dalil ada pengetahuan pada Allah Ta'ala. Inilah dalil. Hak tadi lah, muka surat sebelah tu. Muka surat 15, 2 baris pada bawah. Kerana jikalau tiada ada baginya. Kalau Tuhan tak ada ilmu, tentu jahil. Kalau jahil tak boleh menentu sesuatu. Kalau tak tentu, tak pilih sesuatu, Allah Ta'ala tak buat. Kalau tak buat, tak ada alam. Bohonglah kalau Tuhan tak ada ilmu, tak boleh terima. Mesti Allah ada ilmu. Kerana alam ni ada dengan nyata. Kita ni ada wujud yang nyata. Ada, Allah Ta'ala buat kita ni. Maka Allah Ta'ala ada ilmu. Inilah dalil ada pengetahuan pada Allah Ta'ala. Dan istihalah lawannya. Dan istihalah lawannya iaitu Allah tak jahil. Allah wajib bersifat dengan ilmu pengetahuan. Lawannya jahil, mustahil. Istihalahnya tidak jahil. Itu sifat Tuhan. Pengetahuan sifat wajib. Lawannya mustahil, jahil. Istihalah tidak jahil. Tak jahil ni lah pengetahuan. Pengetahuan ni tidak jahil. Maknanya Allah Ta'ala itu wajib ada ilmu pengetahuan, tidak jahil. Habis tu. Moga-moga Allah Ta'ala kejapkan iman kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala masukkan iman istiqamah sampai kita mati. Yakin dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Jadi kita berhenti di situ. Kesembilan khudratun. Ni perkara penting. Takut-takut kalau tak betul pegangan khudrah ini, takut-takut kita jadi qadariyah ataupun iman jahanam rosak terus. Na'udzubillah. Sakit kepala telan ubat, lega. Maknanya i'tikad ubat bagi lega. Kalau tu sama kita dengan Hindu dengan Budanya. Orang Buddha makan ubat lega, orang Hindu makan ubat lega i'tikad dia. Kalau kita i'tikad lagu tu, tak ada bezalah kita dengan dia. Na'udzubillah. Beza kita ni iaitu Allah. Di sinilah kena halus. Kalau tak betul dalam bab khudrah ini, boleh jadi kufur ataupun fasik ataupun qadariyah berdosa ataupun jabariyah berdosa. Kita kena i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita berhenti dekat tu. Elok dah stesen tempat berhenti tu. Panjang umur kita jumpa pula. Kesembilan qudratun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Masuk insya-Allah.
Masuk dah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.